Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan penyampai berita Sabah, Sarawak dan juga yang menyampaikan di Akar Sepuri. Kami teruskan lagi siaran di TV1 ini dengan rancangan Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasa, setiap hari kami bersiaran kepada anda. Hari ini cukup istimewa. Hari ini Hari Malaysia. Saya Ridwan bersama dengan Hani akan bersama dengan anda pastinya sehingga pukul 10. Dan kami nak bawakan semangat cintakan Malaysia bersama dengan anda pada pagi ini. Okey, tema kita hari ini biru. Satu pada warna bendera. Jadi ini tadi semangat yang kita bawakan sama dengan Hari Malaysia untuk sambutan hari ini. Pasti yang merupakan satu wadah untuk kita bersatu padu. Dan yang paling utama juga bagi orang di Sarawak khususnya, boleh datang beramai-ramai di Stadium Perpaduan di Petraja pada hari ini. Pada malam ini pukul 7 malam akan bermulanya sambutan di peringkat kebangsaan bagi Hari Malaysia 2023. Sangat meriah. Tengok seraptai ini semalam pun dah wow. Apatah lagi hari yang sebenar. Itu hari pada malam ini. Kami juga di RTM akan membawakan siaran langsung sambutan Hari Malaysia di Kuching, Sarawak ini. Jadi Hari Malaysia ni lah kita berkongsi sedikitlah sejarah. Mungkin ada yang lupa sebenarnya. Kita merdeka 1957. Itu gugusan Tanah Melayu. Dan juga pada tahun 1960 Inggeris pada waktu itu ditekan untuk keluar daripada Tanah Melayu. Tetapi Inggeris ingin menguatkan lagi kedudukan mereka di Tanah Melayu. Dan pada tahun 1962 Suruhanjaya Kobalt telah pun ditubuhkan untuk buat survei sama ada rakyat di Sabah ataupun pada ketika itu dinamakan sebagai Borneo Utara dan juga Sarawak dan juga Singapura ini setuju ataupun tidak untuk menyertai gabungan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Dan alhamdulillah pada tahun 1963 tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu yang dinamakan Negara Malaysia pada ketika itu. Dan juga termaktubnya juga MA 63 ataupun Malaysia Agreement 63, Perjanjian Malaysia 63 pada ketika itu. Tetapi pada tahun 1965 Singapura menarik diri daripada gugusan Tanah Melayu. Gugusan Malaysia. Okey, baik. Jadi itu dia sedikit sejarah ringkas berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga tak kita lupakan mana tarikh yang sama adalah merupakan Hari ATM. Okey, Angkatan Tentera Malaysia yang ke-90. Jadi kita ucapkan selamat Hari Angkatan Tentera ke-90 dengan tema Kedaulatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Terima kasih kerana sentiasa bersengkam mata, sentiasa menjaga keselamatan menjadi mata kami saat kami sedang tidur di buai lina dan bersantai-santai bersahaja bersama dengan mereka yang tersayang. Mungkin kalau dahulu kita dapat lihat perjuangan mereka ini secara fizikal, tapi sekarang kita hidup dalam keadaan aman. Tetapi apa yang disampaikan oleh mereka, apa yang ditunjukkan oleh mereka khususnya, saya nak ceritakan sedikit dari aspek perang saraf, bagaimana showcase yang dilakukan pada ketika hari sambutan kemerdekaan baru-baru ini. Itu adalah merupakan salah satu perang saraf bila menunjukkan kekuasaan kita, apa yang kita ada di negara kita menyebabkan orang lain tengok dan negara-negara lain say, tak boleh nak serang Malaysia kerana kita ada kelengkapan-kelengkapan yang canggih. Itu dari aspek perang saraf. Bermaksud kita hadir ke sambutan hari kemerdekaan juga adalah tanggungjawab kita untuk mewujudkan satu keadaan kestabilan negara yang menyebabkan negara luar takut dengan negara kita. Itu satu perjuangan. Perspektif lain. Ya, betul. Dan yang paling penting adalah apa yang ditunjukkan itu bukanlah semua yang ada itu hanya sebahagian. Itu pun dah wow. Okey. Ini juga statement atau pernyataan perang saraf. Jadi berhati-hati. Jadi sempena dengan 16 September juga. Yang berada di Kuala Lumpur ataupun yang berada di sekitarnya boleh masuk muzium secara percuma. Muzium Negara. Sempena Hari Malaysia. Jadi 16 September sempena dengan Hari Malaysia bermula 9 pagi hingga 5 petang. Jadi sekarang Muzium Negara senang nak masuk, boleh naik MRT sahaja. Dan orang kata salah satu pencapaian kita negara Malaysia ini, kita punya jaringan MRT, LRT dan juga pengangkutan awam ini semakin baik. Alhamdulillah. Ya, betul. Dan jangan terkejut kalau di Kuala Lumpur dan beberapa negeri lain termasuk di London adanya pakaian orang lama sebab ada kereta api sarung dia akan juga berlangsung pada pagi ini sampailah sebelah tengah nanti dan akan berakhir di Tanah Merdeka kalau di Kuala Lumpur. Dan kita nak kongsi sedikit mana pembelian tiket akhir pada 4.30 petang untuk masuk percuma ke Muzium Negara. Okey. Seterusnya ini berkaitan dengan kembara Kenali Borneo yang berakhir pada 13 September baru-baru ini. Saya kira satu pencapaian dan juga sejarah untuk negara Malaysia. Pasangan diraja menukilkan rasa terkilan mereka kerana tidak dapat singgah di beberapa lokasi. Dan kalau kita lihat, memang sambutannya cukup
boleh gambarkan sebagai satu keterujaan masyarakat Sabah dan Sarawak menerima kedatangan pasangan diraja ini, sehingga ada yang menangis, ada yang plakat, saya mahu selfie bersama dengan tuanku. Ya, hebat. Itu dia kata mana bagi dia berdua telah mencemaduli untuk tiada protokol sebenarnya. Bila kita melihat kepada sesuatu perkara yang seperti ini, janganlah kita tidak menghormati institusi diraja itu sendiri, kerana mereka telah melabuhkan ataupun keluar daripada norma kebiasaan dari segi aspek protokol untuk bersama dengan rakyat. Tetapi dalam masa yang sama yang seronoknya adalah kita pun sama-sama dapat belajar bagaimana untuk kita kenal dan tahu bahasa-bahasa diraja, bahasa-bahasa istana. Saya kira sekarang keterujian itu bukan sahaja di Sabah dan Sarawak, malah kami di sini di Semenanjung yang menonton melalui Instagram Istana Negara, berita RTM yang kami kongsikan, keterujian itu juga kami dapat rasakan. Pasangan diraja ini tidak dapat singgah di Menara Kayangan, Lahad Datu dan Tagal, Sungai Moroli di Ranau. Di Sarawak pula, Seri Paduka berdua tidak berkesempatan mengunjungi Tokong Yulong, Sian NC di Sibu, Masjid Bandar Seri Aman dan Fort Alice di Seri Aman. Ya, betul. Apapun, Sultan Abdul dan Tunku Aziza amat prihatin kepada keterujaan dan semangat kasih sayang rakyat yang setia menunggu ketibaan rombongan untuk bertemu, bersalaman dan bergambar dengan Seri Paduka berdua di lokasi-lokasi berkenaan. Okey, mana kebahagiaan dan juga keseronokan amat terzahir di situ. Jadi keterujaan itulah sebab bukan selalu ia dapat berlaku, dan apatah lagi tuanku berdua, baginda berdua mencemaduri untuk bersama-sama dengan rakyat, bersama dengan anak-anda baginda. Okey, baik. Sedikit peringatan kepada kita semua, kita sudah pun beralih musim sekarang. Angkatan Pertahanan Awam APM sedia menggerakkan hampir 11,000 pegawai dan anggota bagi menghadapi monsun timur laut. Jadi kesiapsiagaan merangkumi pengurusan bencana meliputi pelbagai latihan pengoperasian di lapangan selain operasi menyelamat. Jadi simulasi melibatkan agensi serta komuniti dijalankan bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan pada tahap yang optimum. Ya, betul. Ia juga termasuk persediaan di setiap negeri yang diminta juga untuk perkemaskan segalanya, kerana pada tahun ini dimaklumkan mungkin berlaku sedikit perbezaan dengan monsun timur laut yang lepas, di mana belum lagi ada penjelasan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, tetapi dimaklumkan pada bulan hadapan kita sedang bersedia. Tak pasti apakah bentuk perbezaan tersebut. Kita mengharapkan keseluruhan rakyat Malaysia bersedia dalam soal ini. Maksudnya kepada anda semua yang mungkin ada perancangan ataupun plan untuk bercuti dan sebagainya. Sekarang dunia mudah. Anda boleh sahaja memeriksa tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Malah banyak lagi badan-badan lain yang sentiasa berkongsi tentang tinjauan cuaca setiap hari. Jadi itu tanggungjawab kita untuk memastikan keselamatan kita, diri kita dan juga keluarga kita di mana sahaja. Ya, okey. Baik, jadi itu antara perkongsian awal kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Teruskan bersama kami sehingga ke penghujung siaran bersama Dahani dan juga Ridwan.